bersama kita dengan sahabat Nabi secara Jumaat. Sama-sama kita duduk dalam majlis umum. Mudah-mudahan Allah berkati, rahmati dan biasa menghibur kita insya-Allah. Tajuk kuliah kita pada malam ini adalah 7 bayi yang berkata-kata dalam Quran dan Sunnah. Bayi yang pertama adalah Nabi Sulaiman, Nabi Isa AS. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Yang bermaksud Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Allah jadikan aku sebagai, dan Allah berikan aku kitab Injil, dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi. Ini adalah ayat atau perkataan pertama yang keluar daripada mulut Nabi Isa AS. Keluar semasa Nabi Isa masih lagi bayi. Sayyidatina Maryam AS bawa Nabi Isa pulang ke kampungnya, dan orang kampung memarahi Maryam kerana Maryam beranak tanpa suami. Dan Maryam tidak bercakap apa-apa kerana beliau sedang bernazar untuk tidak bercakap. Inni nadartu lirrahmani sawma fala nukallima al-yawma insiyya. Dan Maryam hanya tunjuk ke arah bayi yang sedang didekung, sedang dibawa. Dan bila Maryam menunjuk kepada bayi, yang kampung pun bertikai. Kampung kata, Kaifa tukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami nak bercakap dengan bayi yang masih di dalam bayi. Terus Nabi Isa bercakap dengan ayat tadi, Qala inni Abdullah. Ayat pertama, perkataan pertama, inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Kalau kita lihat banyak dalam Quran, Allah sebut tentang orang-orang yang hebat, tapi disebut kehambaan. Contohnya Isra Mi'raj, Allah angkat Nabi ke langit yang ketujuh. Allah sebut Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Allah sebut hamba, bukan Nabi, bukan Rasul. Itu juga Nabi Khadir AS dalam ayat 65 surah Al-Kahfi, bahwa ada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka Nabi Musa menjumpai seorang hamba daripada hamba-hamba kami yang kami berikan rahmat daripada kami, dan kami ajar Nabi Khadir ilmu yang khusus daripada kami. Juga Allah sebut abdan min ibadina, seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Sebut hamba, tak sebut Rasul, tak sebut Nabi. Begitu juga dengan Allah sebut para ulama yang takut kepada-Nya. Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut hanyalah hamba-hamba Allah yang ulama. Allah tak sebut yang takut ulama, tapi yang takut hamba Allah yang ulama. Ada hamba, ramai ulama yang tidak takut Allah, terutama di akhir zaman. Yang takut Allah hanyalah hamba-hamba. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hamba-hamba yang ulama. Jadi Allah sebut tentang kehambaan. Kerana bila tak ada kehambaan, maka timbullah sifat kemungkaran, sifat keakuan, sifat semua sifat yang ada.
kepada hamba-hamba dunia, jawatan dia, pangkat dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu insan yang pertama, bayi yang pertama yang dicakap dalam Quran. Bukanlah pertama dari segi masa, tapi pertama dari segi keutamaan, iaitu Nabi Isa, bayi yang paling pertama, kerana beliau seorang Nabi Ulul Azmi. Bayi yang kedua yang bercakap ialah kisah Quraisy. Nabi SAW cerita kepada kita semua dalam hadis sahih. Nabi cerita, "Kana Quraisy rajulan 'abidan." Quraisy adalah seorang lelaki abid yang kuat beribadah. Fa'atathu ummuhu fattakhadha sawma'atan fa'atathu ummuhu. Beliau telah buat satu biara, satu tempat ibadat khusus untuk dia beribadah sebelum masuk. Satu hari sedang dia beribadah solat, fa'atathu ummuhu, mak dia datang biara. Mak dia panggil, "Ya Quraisy." Tapi dia tengah sembahyang. Dia berkata-kata dalam hatinya, "Ummi wa salati." Makku solat. Makku solat. Gitulah, mak solat dalam hati. Sampailah habis solat, mak dia kena balik. Mak dia kecewa, lantas mendoakan sesuatu yang tidak enak, tidak elok pada anak Quraisy. Mak dia doa, "Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mu'minat." Ya Allah, jangan engkau cabut nyawa si Quraisy anakku ini sehingga dia melihat wajah pelacur. Mak dia doa, Allah kabulkan doa seorang ibu. Dan Quraisy itu seorang lelaki yang terkenal. Fatazakara Bani Israel Jurayjan wa ibadatah. Orang-orang Bani Israel sering menyebut-nyebut tentang Quraisy kerana ibadah, solat, ketaatannya. Sehingga seorang pelacur yang cantik yang datang tahu benda ini. Pelacur pun kenal Ustaz. Jadi dia berkata kepada orang kampung, "Aku nak goda Quraisy, nak pastikan Quraisy tersungkur, bergoda dan buat maksiat yang lain." Lalu dia pergi dengan tekadnya, dengan azamnya, dengan cita-citanya, sampai tempat Quraisy fata'arad lahu. Nabi kata dia, "Goda, tak tahu macam mana dia goda, kenyang atau goyang-goyang selak kain." Sebab dia bukan yang perempuan biasa, dia perempuan pelacur. Jadi cara menggoda pun bukan biasa, bukan biasa-biasa punya menggoda. Sampailah dia putus asa kerana Quraisy langsung nak pandang dia. Kalau dia tatib ilaiha, kalau kita baik-baik pun sempatlah pandang. Lalu nampak seksi Asmarin kali, tapi sempatlah sikit pandang. Kalau mana cantik ni, tapi Quraisy langsung dia tak pandang. Akhirnya dia balik ke syurga. Dia jumpa seorang pengembala kapal, dia pun goda sekali terus jalan. Dia berzina dan dapat anak setelah 9 bulan. Bila dapat bayi, dia bawa bayi tadi, dia jaga satu kampung. Dia kata, "Hadza min Quraisy." Ini hasil hubungan daripada Quraisy.
Maka pun mudah percaya. Macam netizen di negara kita. Sehingga mereka terus pergi mendapatkan finish. Pasti seluruh dibawa dan paksa dan wahana masyarakat diruntuhkan rumah turis. Yang itu turis berkata, masyarakat, apa kena dengan kamu? Lalu mereka jawab, zananti bihadhi dhammi qad zananta bihadhi dhammi qad berzina dengan perempuan dan dapat anak. Tapi dia bilang, dia kata, bagi aku masa nak solat. Ini orang beriman, orang takwa, apa masalahnya? Solat. Solat bila kita tenang. Lepas solat, dia minta, mana bayi tadi? Mereka membawa bayi tadi dan diletak dari di atas pusat bayi tersebut. Dia tanya, man abuka, siapa ayah kau? Bayi spontan menjawab, Ar-Rahim, pengembala kambing. Jadi mereka minta maaf dan kata, dia akan membina rumah kamu daripada emas. Ini kan mereka menyesal. Tapi kata jureh, cukuplah daripada tanah yang asal daripada tanah, dia buat daripada tanah. Ini banyak kefahaman yang kita boleh ambil daripada hadis ini banyak. Mak-mak, ayah-ayah jangan cepat nak doa yang tak elok pada anak. Jangan koyak sangat. Jangan cepat koyak. Terasa sikit-sikit itu tak apa. Jangan terlampau koyak terasa sangat. Sikit nak doa, sikit nak doa yang baik-baik. Dan anak-anak pun berusaha untuk jadi orang yang sangat berbakti dan tidak menyakiti. Cerita yang ketiga juga cerita kisah Bani Israel yang Nabi cerita dalam hadis sahih. Nabi cerita seorang perempuan dia sedang menyusu anak yang masih bayi. Sedang menyusu, tiba-tiba lalu seorang lelaki yang nampak hebat, ala dabbatin farihah, memakai kereta dunia kereta sekarang kereta dulu Nabi sebut dabbatin farihah, kenderaan yang hebat, nampak hebat, keterampilan, kehesaman, kekacakan, kegudukinan. Jadi maksudnya impress dengan lelaki itu. Mak dia doa, Allah maja'alani bini Islam, ya Allah jadikanlah anak lelaki itu seperti lelaki ini. Doa kepada Allah. Tapi tak kenal dengan nampak hebat, nampak bagus, nampaklah tidak dapat. Kemudian tak lama lalu pula seorang perempuan. Tadi nampak hebat, nampak tak hebat, nampak teruk dengan gaya seorang hamba pun. Orang kampung kutuk dia, kata dia berzina, pencuri. Lalu mak dia pun tadi, bila mak dia berdoa supaya anak dia jadi macam lelaki yang nampak hebat tadi, anak dia terus yang menyusu tadi terus berhenti menyusu, tengok lelaki tadi dan doa, Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah jangan jadikan aku seperti lelaki. Kontra apa yang mak dia doa. Sama dengan perempuan ni, bila nampak tak elok, nampak jahat, nampaklah bukan hakikat jahat. Mak dia doa, ya Allah jadikanlah anakku seperti perempuan ini. Bayi ini berhenti lagi, tengok
Perempuan tadi dari doa, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikan aku seperti dia. Masa tu Nabi kita, Nabi hayati cerita tadi. Nabi masukkan jadi dalam mulut ibu jari. Aktif lah. Dia melakukan otak bayi yang sedang musuh. Nabi disuruh buat sesuatu yang menarik perhatian orang yang mendengar. Kemudian bayi tadi pun terus berhenti melihat perempuan tadi dan berdoa, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikan aku seperti perempuan ini. Maka dua-dua keadaan tadi, bayi ini berbeza dengan mak. Lalu bagi kita baik buku, lelaki yang kau nampak hebat itu adalah lelaki zalim, lelaki jahat sebenarnya. Ada perempuan yang dituduh berzina mencuri itu adalah perempuan baik, dia tidak berzina, dia tidak mencuri. Jadi maknanya kita tak boleh nak mudah nak hukum orang dengan nampaknya, rasanya. Walaupun dia ibu, walaupun dia ayah, memberi pandangan terhadap anak, tak boleh dengan satu pandangan dia buat keputusan. Dia kena istisyarah dan istikharah. Nabi kata man istisyarah wa ma khaba fa istikhara. Siapa tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak kecewa orang yang beristikharah. Istisyarah bincang, tanya, kaji sendiri. Istikharah minta kepada Allah bertujuh. Jadi kedua-dua istisyarah dan istikharah itu mesti ada dalam setiap keputusan kita. Bukan tengok dia sekilas pandang, buat tengok sudah tahu itu budak mana jahat. Tak boleh. Tengok itu buat keputusan baik, buruk, jahat, tak jahat. Itu pengajaran kami. Dan yang kedua, berbeza dengan ibu atau ayah itu bukanlah neraka. Berbeza pendapat itu mana? Walaupun dia bapa kita, tapi tak semestinya sama pendapat. Rambut sama kita, tapi tidak cakap tentang bapa dan kita. Apa yang sama bapa dan anak? Rambut tidak sama, kulit tidak sama. Jadi walaupun satu keturunan, tetapi berbeza. Cuma neraka itu kalau dia kau ajak, dia tertik, dia pukul, dia merendahkan, tapi berbeza neraka bukanlah neraka. Cerita yang ketiga, cerita bayi yang bercakap adalah kisah yang disebut Masyitah. Tapi bukan nama seperti mana yang kita tahu. Masyitah adalah pekerjaan tukang sisir rambut. Bila Nabi diisrakan, diperjalankan di antara Makkah ke Masjid Aqsa, Nabi mencium bau yang sangat harum, bau yang sangat sedap. Nabi tanya, ma hazir ra'ihah at-tayyibah, apakah bau ini? Jadi Jibril jawab, dia kata hazir ra'ihah Masyitah ibnati Fir'aun. Ini bau Masyitah anak perempuan Fir'aun. Kalau kita tak terjemahkan Masyitah pada makna asal, kita akan dapat keputusan bahawa Masyitah ini adalah anak Fir'aun. Tapi tak ada siapa yang kata macam itu. Masyitah adalah anak perempuan Fir'aun. Tapi ayat Jibril tadi, hari ini ra'ihah bau Masyitah. Masyitah ini bukan nama, tapi pekerjaan. Ini bau tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Bau itu. Kalau kita kata nama, tak ada terima. Nama tak ada. Dia kata nama saya, selamat. Selamat. Sejahtera. Nama dia tak ada terima. Nama panggil nama.
panggil nama. Jadi kita perlu terjemah. Kalau tak terjemah, masih kami nama, kita di mana lagi? Ini bau masih tahu anak Tuhan Fir'aun. Salah faham. Tapi kalau kita terjemah pada pekerjaan dia bukan nama atau bau itu. Ini adalah bau tukang sikat anak Tuhan Fir'aun. Kesimpulannya masih terbuka nama ini. Supaya tuan-tuan faham tak apa dah ini. Saya pun mengantuk. Jadi bila Jibril beritahu Jibril cerita, dia kata satu hari si tukang sisir, tukang sikat rambut anak Tuhan Fir'aun. Tengah sikat, tiba-tiba jatuh sikat tersebut. Lalu dia sebut Bismillah dengan nama Allah. Kemudian dia disebut nama Allah. Anak Tuhan Fir'aun pun tanya, siapa Allah? Lalu Musa kata, Rabbi wa Rabbuki, Tuhanku dan Tuhanmu. Dia dengar jawapan Musa tadi, terus dia beritahu bapa. Dia repot sama bapa, kasih tahu sama bapa. Bapa dia pun jelas Fir'aun. Dia mengaku Tuhan, tak menerima agama-agama dan Tuhan-Tuhan selain dia. Lalu dia buat satu siksaan yang dahsyat. Dia kumpulkan kepingan-kepingan tembaga, dicairkan, dipanaskan, kemudian dimasukkan satu persatu suami anak-anak mahasiswa tadi. Sampailah giliran mahasiswa. Jadi mahasiswa ini manusia biasa, dia rasa takut. Anak dia tahu, mak dia takut. Anak yang sedang didokong jadi bayi, masih bayi, dia beritahu kepada ibunya, kepada mahasiswa, Iqtahi fa'inna azab dunia ahlam min azab al-akhirah. Terjunlah, sesungguhnya siksaan dunia lagi ringan daripada siksaan akhirat. Walaupun nampak ganas, nampak kejam, nampak dahsyat. Bayangkan tembaga yang cair, yang panas tu, yang pekat, meningkat, melekat pada tubuh, sangat dahsyat. Tapi nak banding akhirat jauh lebih. Apa sahaja kita nak banding akhirat jauh lebih. Nikmat ke, siksaan ke, akhirat ni sebenarnya luar biasa. Dunia ni hanya sikit yang kita dapat. Tapi yang sikit dapat tu pun ramai yang loncat-loncat. Macam kira dapat rumah. Ramai yang terpedaya dengan dunia. Ada satu cerita Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar, dalam kitab Fathul Bari. Jadi Syekh ni dia orang kaya. Orang kaya ni bawa mata kenderaan, unta-unta, kuda-kuda, orang-orang bawahan. Lalu dekat satu tempat yang ada orang Yahudi yang merempat, Yahudi yang miskin. Yahudi tadi dia nampak Syekh ni, dia kenal. Dia tanya, wahai Syekh, Syekh ni dia ulama hadis, ulama besar yang mendapat gelaran yang paling tinggi dalam hadis, yaitu Amirul Mukminin fil Hadis. Dia tanya, Syekh, zaman dulu orang Yahudi pun hafal hadis. Zaman sekarang orang Melayu pun tak hafal hadis. Ini tak ustaz, ini netizen Yahudi hafal hadis. Hafal hadis. Kita dah kita tanya Syekh, aku nak tanya pasal hadis. Soalan ilmiah. Netizen Yahudi merempat pulang kamu, tapi soalan ilmiah.
Baik, jauh beza kan zaman sekarang. Dia kata, wahai Syekh, aku tahu sebuah hadis, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Dia petunjuk Syekh. Dunia penjara bagi orang beriman. Kau beriman, tapi kau tak nampak macam penjara. Tak mana penjara dengan dewa semua ni kan. Lepas tu dalam hadis sebut jannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Maksudnya tak mana syurga. Dia kan merempat, dia kafir merempat. Dia tak tahu tak mana syurga. Yang kau kaya ni tak mana penjara. Dia macam petikai hadis kan. Lalu kata Muhammad, dia betul hadis betul. Tak salah sikit. Maksudnya dunia penjara bagi orang beriman. Orang beriman Allah sediakan syurga. Sekaya mana pun, semewah mana pun nak bagi syurga macam dalam penjara. Betul kan? Mewah mana pun, duduk atas bangunan tinggi pun nak bagi syurga, dunia macam penjara. Tak ada apa. Tapi orang kafir yang Nabi sebut jannatul kafir, dunia ni syurga bagi orang kafir. Sesusah mana orang kafir tadi merempat, tak makan kecuali makanan yang berulang, tapi nak bagi dengan neraka syurga. Sebab neraka ni sangat dahsyat, sangat luar biasa. Besi neraka pun Allah sebut dalam Quran, lahum maqamun min hadid. Mereka ada besi sebagai rotan mereka. Kalau diangkat seluruh manusia dan jin tak terangkat. Allah sebut lahum maqamun min hadid, bagi ahli neraka besi-besi rotan untuk merotan mereka. Dan Nabi sebut hadis, kalau as-saqalan, jin dan manusia semuanya cuba angkat. Sebab tu nak bagi kesusahan orang miskin, yang orang jahat, orang kafir, orang fasik, nak bagi neraka. Yang syurga, berapa duduk rumah setinggan, duduk rumah tak ada atap, tak ada rumah sekalipun, nak bagi neraka. Dia macam syurga lah dia tu. Jadi orang yang berdiri ni tidak fikir ya, macam mana dahsyat dia dari akhirat. Kemudian ada empat. Yang kelima, bayi yang menyaksikan Nabi sebagai seorang Rasul. Kisahnya kayak dalam Sunnah Al-Hati. Nabi SAW berjumpa dengan seorang perempuan yang baru sahaja melahirkan anak. Bayi tadi tak sampai sehari umurnya. Hari yang sama dilahir, hari yang sama dijumpa Nabi. Nabi jumpa budak tadi, bayi tadi, Nabi tanya, mana anak, siapakah aku? Siapa aku? Lalu bayi tadi jawab, Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Nabi tanya kepada bayi tadi, Nabi terus tak berkata. Ini satu bukti bahawa Nabi seorang Rasul yang betul. Mukjizat Nabi. Nabi tadi betul jawab. Bukan dia pada bercakap terus. Dia cakap sekali dia letak. Dia kata Nabi adalah Rasulullah, lepas tu dia macam itu. Kemudian yang berapa? Yang keenam, bayi yang keenam, bayi yang menyaksikan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS adalah seorang Rasul yang terkenal dengan keindahan wajah dan rupa parasa. Dia dicampak oleh abang-abang besar, beradik-beradiknya, satu orang campak dia.
izin Allah, walaupun di tengah hutan kan, mana cari orang nak tolong kan, tapi dengan izin Allah, Allah hantar pertolongan, bantuan. Ada segerombolan sekumpulan manusia yang turun nak cari air, tapi jumpa Nabi Yusuf. Mereka bawa naik dan jual dekat tempat mereka di Mesir. Jual murah-murah sebagai hamba. Allah SWT wasyarahu bisamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kana fihi nazahid. Mereka jual Nabi Yusuf dengan harga yang murah, bisamanin bakhsin darahim ma'dudah, beberapa dirham sahaja. Dan mereka adalah orang-orang yang zuhud. Ini orang panggil apa? Dia mau tak kena badai. Jual Nabi Yusuf murah-murah. Sedangkan dia seorang bakal Nabi dan juga bakal menteri. Kemudian yang membelinya adalah Zulaikha dan Aziz, suami pembesar Mesir. Bila sampai besar, tengok besar nampak semakin handsome, semakin comel, kacak. Jadi dia pun kenal dengan hamba dia sendiri. Kemudian bila Nabi SAW membesar dan digoda oleh Zulaikha sehingga koyak bagi Nabi SAW. Bila kita koyak, tok laki datang. Orang kata itu tok laki, suami datang. Tengok peristiwa tersebut. Jadi bila khabar tuduhlah Nabi Yusuf si pelaku, si penggoda ni. Tapi seorang saksi daripada keluarga Zulaikha mengatakan, tengok koyak kata dia mana. Kalau koyak datang, itu salah Zulaikha. Kalau koyak dapat, itu salah Nabi Yusuf. Allah SWT berkata, syahida syahidun min ahliha in kana kunna minkum fakadzaba wa huwa minas shadiqin. Dan seorang saksi yang menyaksikan, berikan pandangan, berikan keputusan, hukuman. Kalau koyak datang, maka bohonglah Zulaikha dan benarlah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tergolong dalam golongan yang benar. Kemudian jelas bahawa yang koyak itu dari belakang. Cuma persoalannya siapakah saksi tadi? Allah SWT syahidah syahidun min ahlihi. Seorang syahid, seorang saksi lelaki, tapi tak tahu siapa saksi itu. Dalam hadis tersebut, Nabi kata saksi tersebut adalah bayi, seorang bayi daripada keluarga Zulaikha. Ataulah anak saudara dia, sepupu dia, seorang bayi daripada keluarga Zulaikha. Jadi itu bayi yang ke-6. Bayi yang ke-7 adalah kisah budak. Saya akan pergi di program baca. Jadi saya video sini. Budak ini dia belajar sihir. Dia sihir. Dalam saya sama dia belajar ilmu tauhid, curi-curi. Sebab macam zaman Firaun, zaman juga sembah raja. Siapa yang sembah selain pada raja akan dibunuh. Budak ini curi-curi belajar agama Allah, agama Islam, agama Allah. Kemudian ada satu peristiwa yang menyebabkan budak ini terkenal. Karena ada seekor binatang yang besar mengganggu, menyekat orang kampung. Jadi budak ini pun diuji ilmu tauhid, ilmu yang diajar, dia belajar curi-curi jadi dengan ustaznya. Dan terakhir, di balik batu disebut nama Allah dengan nama Tuhan. Ustaz aku tak kena sihir, tak kena sihir, tak kena sihir. Mati binatang besar. Dia dapat azimah binatang yang sangat besar. Mati serta merta. Jadi orang pun jadi viral kan. Kalau banyak video viral.
Kalau cerita tu hebat luar biasa. Orang akan datang hajat itu, hajat ini, tapi bukan buang hajat, bukan bawa hajat kan? Macam-macam. Sampai seorang pembesar raja yang buta, hajatnya untuk menyembuhkan buta itu. Dia pun datang, oh hebat ilmu sihir kau. Dia kata ilmu sihir, tidak. Aku bukan guna sihir, aku hanya minta kepada Allah Tuhanku dan Tuhan Yesus. Jadi kalau pernah kau beriman dengan Tuhan aku, dengan Allah, berdoa. Bukan beriman dan berdoa. Berdoa semua. Sebab ini bab yakin. Budak ni baru belajar tapi dah yakin mengatasi guru dia yang dah senior dalam bab agama. Guru dia pun tak mampu buat macam dia buat kerana yakinnya budak ni. Sebab tu Imam Nawawi letak hadis ini dalam bab yakin. Kita ambil usaha. Kemudian bila begitu pembesar pun dah jadi berkat doa budak. Kembali kerja lagi kerja di Islam pembesar juga. Kemudian raja pun boleh tengok pembesarnya cantik, raja pun boleh bertanya, dia pun kata budak yang belajar sihir. Raja tahu sebab budak tu memang dia belajar daripada ahli sihir sana. Tahu lah, oh tempat sihir, bukan tuan dengan sihir ini daripada Allah Taala. Turun tiba. Panggil budak tadi petik nama ustaz dia yang mengajar dia. Ustaz dia dah besar, jangan petik nama aku. Dan tersebut ni dah jangan petik nama aku. Budak ni ketahulah. Mungkin budak tu dia takut. Akhirnya ustaz dia pun datang. Akan datang dengan isteri dia lah. Pintu bawah. Dipaksa kembali pada agama yang menyembah dia. Dia tak nak gergaji. Apalah dia. Pembesar pun juga dipaksa kembali kepada agama asal. Tak mau gergaji sampai terangkan gergaji. Umrah. Dulu nak sebab Allah senang. Sekarang senang. So kita tak nak agaknya. Last kali bulan tadi, apa yang raja buat? Raja bawa ke gunung yang tinggi, nak dicampak ke dalam laut. Budak ni doa, Allah maghfirni bima syi'ta. Ya Allah, settlekanlah mereka dengan cara yang kau nak. Bergagal gunung jadi, semua tentera mati. Tentera bawa dia lah. Dia pun balik ke Islam. Kemudian raja bawa, kerajaan lah tentera bawa tempat yang lebih jauh, iaitu laut, tengah laut. Sampai tengah laut, bila dia nak campak, orang nak campak budak ni, dia doa lagi, doa yang sama. Allah maghfirni bima syi'ta. Ya Allah, settlekanlah mereka dengan cara kau hendaki. Tentang dia guna doa untuk musuh, untuk orang jahat. Tapi jangan guna doa ni untuk polis yang bergerak-gerak. Terus tak bisa juga. Dia doa habis. Balik. Tengok raja tu hidup. Jadi dia kata, kalau nak guna aku senang. Nak guna aku, kumpul rakyat semua di satu tempat yang lapang, ikat aku dan panah. Saya habis. Saya nak pergi. Tak ada saya pergi, tak bisa. Dia ambil pengunjung. Jadi apa nama tadi? Saya dah sedikit tadi. Raja berkumpul, ikat budak tadi, panas kena. Dia sebut nama. Sebab dia kata kalau nak guna aku, sebut nama Tuhan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebut nama Tuhan tadi, semua orang dengar, rakyat dengar, kena mati. Tapi rakyat semua tidak mati. Lagi marah raja. Raja pun berkerahkan tentera buat parit-parit besar, nyalakan api, dan siapa yang tak kembali kepada agama asal, campak. Jelaskan seorang kalahlah sampai seorang perempuan yang baik, bayi kata, ya ummi la taqas, ya umma la taqas, wahai ibu jangan takut, sesungguhnya engkau berada di atas jalan kebenaran. Terus mak dia pun campakkan diri yang baik tadi, dan itu yang Allah sebut tidak ashabul ukhdud an-nari dzatul waqud, dibunuh nama orang parit, api yang menyala dalam parit. Itulah kisah.
Allah, saya minta izin, saya izin, 9 tahun saja.